Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Siti Sapina Husin untuk Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Tahun baharu, buku baharu, satu bengkel pelan perancangan strategik Majlis Sukan Negara 2022 telah diadakan di Nilai Spring Hotel baru-baru ini. Bengkel yang dihadiri pengurusan tertinggi MSN termasuk ketua-ketua cawangan itu bertujuan untuk menetapkan perancangan MSN bagi tahun ini. Turut hadir ke bengkel tersebut adalah bekas atlet tamping bowling negara Shalin Zulkifli yang memulakan tugasnya di Majlis Sukan Negara pada Januari. Tahun ini merupakan tahun mencabar kerana atlet negara perlu menghadapi 4 tamasya besar di Sukan SEA Vietnam, Sukan Asia dan Para Asia Hangzhou serta Commonwealth di Birmingham. Setelah seminggu bercuti, atlet yang berada di bawah program MSN kembali ke kem latihan pusat pada 3 Januari 2022 dan seterusnya menjalani latihan. Bencana banjir yang melanda beberapa negeri di Malaysia telah mengakibatkan banyak kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa baru-baru ini. Majlis Sukan Negara telah menubuhkan satu bilik gerakan misi bantuan banjir dan sebanyak 3 pasukan telah digerakkan ke kawasan-kawasan terbabit. Bilik gerakan yang dikendalikan oleh Sekretariat MAS ini bertanggungjawab mengkoordinasikan maklumat berkaitan warga sukan yang terjejas. Seramai 40 orang atlet dan jurulatih turut terkesan akibat daripada bencana besar ini. Dalam pada itu, pasukan pertama misi bantuan MSN yang disertai beberapa orang pegawai dan atlet negara tiba di Hulu Langat bagi tujuan menyalurkan bantuan dan barangan keperluan harian serta melakukan aktiviti pembersihan di beberapa rumah yang terjejas teruk akibat dimasuki air. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia dan beberapa penaja sumbangan telah menubuhkan skuad sukarelawan pasca banjir bagi membantu mangsa-mangsa banjir di sekitar Lembah Kelang. Majlis Sukan Negara tidak ketinggalan menghantar sukarelawan bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan di sekitar kawasan Bukit Canggang Sepang pada 3 dan 4 Januari lalu. Selain itu, sukarelawan MSN juga turut membantu membersihkan kediaman pegawai dan anggota yang terjejas banjir di Hulu Langat dan Kelang. Program pasca banjir ini akan turut memberi tumpuan di lokasi terjejas banjir seperti di Melaka dan Pahang. Kelab MSN juga tidak ketinggalan mengadakan satu sesi penyerahan bantuan banjir bagi meringankan beban ahli kelab dan keluarga yang dilanda musibah pada kali ini. Seramai 12 orang ahli kelab menerima bantuan dengan melibatkan 9 orang yang terjejas dari kawasan Shah Alam, Hulu Langat dan Kelang. Manakala 3 orang lagi ahli kelab dari Kuantan Pahang. Sumbangan bantuan disalurkan dalam bentuk wang tunai, pakaian dan lain-lain barangan keperluan harian. Kompleks Sukan MSN yang terletak di Taman Keramat menyimpan pelbagai nostalgia dan menjadi saksi bintang-bintang sukan negara mencipta nama di pelbagai peringkat. Namun, demi pertimbangan arus masa hadapan, tiada lagi Kompleks MSN Keramat di Peta Lembah Kelang kerana tapak kompleks ini bakal dibangunkan menjadi kawasan pembangunan perumahan yang serba moden. Tapak Kompleks MSN Taman Keramat bakal dijadikan kawasan pembangunan perumahan The Valley Residence oleh kumpulan Skyworld Scramble Heights. Kompleks yang dibina pada 23 Oktober 1995 ini siap sepenuhnya pada tahun 1996. Banyak kejohanan serta program sukan yang diadakan di kompleks ini telah melahirkan ramai atlet bertaraf dunia. Datuk Ahmad Syapawi dalam ucapannya turut menzahirkan rasa sedih kerana terpaksa melepaskan kompleks ini setelah pelbagai memori dicipta bersama atlet negara. Di mana di sinilah kita orang jatuh bangun, gaduh dan sebagainya, dan dia adalah very betul-betul touch ataupun dengan touch point itu sangat-sangat kepada memberi kesan kepada MSN, khususnya kerana di sini telah melahirkan few world champion, khususnya dalam acara manah. Sudah tentu kami di MSN merasa sedih. Kompleks ini dahulunya menyediakan fasiliti sukan seperti memanah, sepak takraw, tinju dan petong yang kini secara rasminya telah berpindah ke Kompleks Sukan MSN Nilai Negeri Sembilan.
Siapa tidak kenal dengan Ratu Tenpin Bowling Negara Shalin Zulkifli? Keandalan dan pencapaian yang dimiliki bekas juara dunia ini sentiasa menjadi inspirasi. Tahun 2022 membuka lembaran baharu kepada figura ini untuk terus berbakti kepada warga sukan dan kali ini sebagai pegawai eksekutif di Majlis Sukan Negara. Selama 28 tahun mewakili skuad negara, sudah pasti terdapat banyak suka dan duka sepanjang berkecimpung dalam arena bowling negara. Setelah bersara daripada mewakili skuad negara, untuk tahun baru ini, beliau diterima masuk sebagai pegawai Majlis Sukan Negara pada 3 Januari. Jawatan saya tak pasti lagi sebab ni baru hari pertama, tapi kemungkinan besar berkenaan dengan kebajikan atlet lah. Bekas atlet bowling negara itu juga berhasrat untuk berkongsi idea-idea baharu dan pengalamannya sebagai bekas atlet. Sebab kita memang saya dah kenal rapat dengan banyak LO yang pernah jaga bowling dan saya pun dengan MSN walaupun bukan staff. So memang teruja jugalah, excited sebab kali ni dapat menyumbang dari segi lain pula. Sebelum ni kena meraih peringkat untuk negara, tapi kali ni mungkin membantu atlet lain untuk meraih peringkat untuk negara. Pengalaman saya pun berlainan sikit daripada yang lain. Saya rasa perkembangan kita pun up to date juga berbanding dulu. So mungkin saya dapat menyumbang idea yang berlainan daripada rakan-rakan saya yang lain. Sebab saya memang baru sahaja bersara dari menjadi atlet kan. So mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin berbeza sikit yang boleh membantu menambah baik program kita kepada sesuatu yang lebih cemerlang, insya-Allah. Pintu sentiasa terbuka kepada atlet yang dapat membuktikan kemampuan dan pencapaian mereka untuk diserap ke dalam program latihan di bawah Majlis Sukan Negara. Namun, mereka perlu mempamer kemampuan dengan konsisten sebelum mengikuti program latihan berkenaan. Biarpun tidak ditawarkan kontrak baru untuk mengikuti program latihan tahun ini, pintu masih terbuka luas buat atlet negara membuktikan mereka mampu memberikan kejayaan cemerlang buat negara. Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syafawi Ismail berkata, situasi ini pernah terjadi di mana beberapa atlet negara kembali menjalani latihan di bawah program MSN dan berjaya membuktikan mereka masih yang terbaik. Saya rasa peluang kedua itu wujud pada semua saya. Kita mempunyai atlet yang pernah Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei, pernah datang balik. Kita punya beberapa atlet lain yang juga pernah datang balik selepas mereka mempamerkan prestasi yang terbaik. Dan kita punya beberapa atlet olahraga yang masih berusaha untuk datang balik dan cuba membuktikan bahawa mereka masih lagi terbaik. Jadi peluang itu sentiasa terbuka selagi mereka dapat membuktikan bahawa mereka masih mampu memberikan pulangan kepada pelaburan negara, kerana kita di sini untuk memberikan mereka peluang meneruskan minat mereka, mengasah bakat mereka sehingga mereka mendapat pencapaian tertinggi. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Syafawi turut menjelaskan MSN turut memberikan keutamaan dalam menjaga keperluan atlet biarpun peruntukan kewangan yang terhad daripada kerajaan. Kita dalam keadaan negara, dalam keadaan pelan pemulihan negara. Keadaan ekonomi negara tidaklah begitu menggalakkan dan semua rakyat terkesan dengan keadaan tersebut. Dan kita telah mencari satu kaedah ataupun jalan tengah yang terbaik yang boleh kita lakukan. Apa yang penting kepada kami adalah menyediakan prasarana kepada atlet negara untuk mereka mengikuti latihan, mempunyai jurulatih yang akan mengendalikan latihan dan mempunyai sedikit peruntukan untuk mereka didedahkan kepada pertandingan termasa. Dalam masa yang sama juga, kita harus pastikan kebajikan mereka dari segi kesihatan, mereka cukup cergas untuk berlatih, untuk bertanding. Perkara yang ketiga, barulah kita cerita pasal kebajikan ataupun allowance mereka. Tapi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita have to move forward. Negara paling penting dan kita kena mencari kaedah penyelesaian atau alternatif dan kita mesti terus meyakinkan pihak-pihak yang lain seperti pihak korporat dan sebagainya untuk bersama-sama dengan kita sekiranya mereka yakin bahawa kita boleh mempamerkan prestasi yang baik atau memberikan satu imej yang baik kepada negara dalam bidang sukan. Laporan itu mengakhiri edisi Buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Semoga kita bertemu lagi di edisi akan datang.